Ini laluan kok belakang. Kita jarang masuk kok ni. Belakang di depan tu ada bukit. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Di belakang saya ni, inilah panggil Sabil Zamzam. Maknanya daripada terusan air Telaga Zamzam, yang Telaga Zamzam tu berada dekat dengan tempat tawaf tu. Direct sebut, kalau orang nak dulu, kalau sebelum pada Covid, orang nak rasa air yang direct daripada tanah tu, di sini lah tempat ni. Maknanya dia buat laluan bawah ni. Kat dalam ni kita nak mandi ke, nak tadah pakai baldi ke, air dia keluar macam pilih. Nak ambil semayang ke memang boleh. Tapi lepas pada Covid, dia tu tutup kunci. Tu masalah dia kenapa, wallahualam. Okey, di sebelah kanan saya ni adalah maktabah. Maktabah ini adalah perpustakaan. Di sinilah tempat kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa sunnah masuk ke masjid melalui Babus Salam? Kerana di sinilah rumah baginda. Dan Nabi jalan masuk masjid ikut mana kalau kita kira? Mestilah masuk ke sana tak? Jadi sebab itulah sunnah dia masuk ikut pintu tersebut. Diceritakan ketika mana kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat Nabi lahir pada tahun gajah. Pada tahun yang sama berlaku Allah menggemparkan dunia pada waktu itu. Raja Abrahah yang begitu gagah, yang berjaya mengalahkan Parsi, tiba-tiba telah dihancurkan bala tentera dia oleh burung ababil yang membawa gajah yang sangat besar, gajah Afrika. Tiba-tiba hancur pada waktu itu, menyebabkan dunia mula tertumpu kepada Mekah pada waktu itu. Dan apabila melihat kepada Mekah, rupa-rupanya pada waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala telah melahirkan seorang insan agung, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata Aminah, semasa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah keluar daripada rahimnya satu cahaya yang menerangi Syam pada waktu itu. Dan ketika mana baginda dilahirkan, tanda-tanda besar yang berlaku kepada kuasa besar dunia ataupun agama selain daripada golongan Quraisy, iaitu agama kuno, apa yang berlaku di Parsi hingga menyebabkan api Majusi terpadam. Api yang tak pernah terpadam tiba-tiba terpadam. Kemudian 14 tiang Kisra juga runtuh, menyebabkan Raja Parsi mula tertanya-tanya, pasal apa benda ni boleh berlaku? Api yang tak pernah terpadam boleh terpadam. Maka dirujuk kepada ahli nujum dia. Orang dulu kalau ada apa masalah, dia akan tanya dengan ahli sihir dia. Dan ahli nujum dapat maklumat daripada mana? Daripada jin. Jadi jin dia naik ke langit untuk melihat rahsia alam pada waktu itu. Dan ketika mana sampai ke langit, tiba-tiba dipanah petik oleh malaikat. Maknanya bermula daripada detik itu, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, jin tidak boleh lagi nak melihat tentang masa hadapan lagi dah. Dan apabila dia turun, dia kata beritahu kepada Tok Nujum dia, ahli sihir, dia kata benda dia tak dapat maklumat. Cuma dan benda itulah diadukan, dibagi tahu kepada Raja Parsi. Raja Parsi tanya apa sebabnya. Cuma daripada gambaran ahli sihir, dia kata ini adalah kemungkinan besar tanda yang disebut Nabi akhir zaman lahir. Dan kaitan tentang 14 tiang Kisra boleh runtuh menandakan bermula daripada sekarang 14 raja sahaja yang akan bertahan. Maknanya selepas pada ini kerajaan Parsi akan jatuh. Bila Raja Parsi dengar, dia kata, oh 14 raja lambat lagi. Kalau seorang boleh minta 30 tahun, kurang-kurang 420 tahun kalau untuk tempoh 14 raja ni, lambat lagi. Tapi apa yang berlaku? Bermula daripada kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, Raja Parsi mulai berbalah sesama sendiri. Adik-beradik berebut takhta dan sebagainya. Tak lama sampai kepada kerajaan Sayyidina Umar, Parsi telah jatuh. Menyebabkan 14 tu sangat mudah yang berlaku. Dan antara peristiwa yang lagi berlaku semasa kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu gereja Rom yang menjadi keagungan golongan Nasrani pada waktu itu runtuh juga pada waktu itu. Ini nak menggambarkan pada waktu itu agama kebatilan akan mulai hancur apabila Islam
dinobatkan. Sebab itulah kalau kita tengok daripada sejarah Islam, Islam pernah memerintah 3/4 dunia. Kalau kita pergi ke sampai kerajaan Andalus yang memerintah hampir 600 tahun, Islam memerintah. Daripada Spanyol, Portugal, Perancis sampai kepada Gibraltar, Islam memerintah keseluruhannya. Tapi bila orang Islam tidak mengamalkan Islam, ianya hilang sebegitu rupa. Kita boleh jejak kaki pergi ke Spanyol, tengok hari ni Islam orang tak kenal Islam. Sedangkan 600 tahun Islam bertapak, dan Masjid Cordoba yang menjadi keutuhan umat Islam pada waktu itu dah jadi gereja sebesar-besar masjid itu semua. Ini kerana apa? Kegagalan umat Islam mengamalkan ilmu Islam. Okey. Di belakang kita, di bahagian tandas, di tepi ini adalah rumah Khadijah binti Khuwailid. Selepas maknanya, ini rumah Khadijah selepas berkahwin dengan Nabi. Sebelum tu wallahu a'lam. Kemudian di belah tandas antara Safa ke Marwah, di Bukit Marwah, kalau kita keluar, kita akan jumpa tandas di side belah sana. Di situlah rumah Abu Jahal. Dan di side belah Bukit Marwah juga, di situlah terletaknya Darun Nadwa. Ingat Darun Nadwa tu apa dia? Iaitu tapak perbincangan golongan, orang kata parlimen golongan Quraisy pada waktu itu. Apa-apa perbincangan, itulah yang dibuat. Dan ketika mana Nabi SAW dilahirkan, Abdul Muttalib telah membawa Nabi, dia lekatkan Nabi di depan Kaabah, lekat Nabi dan memberikan nama Nabi dengan nama Muhammad. Yang mana pada waktu itu tidak ada lagi. Sebab tu kalau kita lihat, tidak ada nama orang Muhammad pun lagi. Daripada start nama Nabi Ismail sampailah kepada Nabi Muhammad, tidak ada nama Nabi Muhammad, tak ada nama Muhammad. Dan Allah pelihara kemuliaan itu sampailah ke akhir. Sebab itulah kalau kita dengar apa yang disebut oleh Ustaz Firdaus malam ketika mana di Jabal Nur, maknanya pensyariatan Allah kepada Nabi ini, pengenalan Allah kepada Nabi ini ada dua keadaan. Yang pertama, datangnya berbentuk wahyu. Mana bila bentuk wahyu itu datang, ini adalah Rasul. Tapi sebelum daripada itu, orang kata gambaran Nabi itu dah muncul dah. Antaranya start daripada lahir lagi, orang dah tahu dah. Hatta sebelum Nabi lahir lagi, iaitu Abdullah. Siapa Abdullah? Ayah Nabi. Ayah Nabi semasa dibujang, dia keluar nak pergi berniaga, orang wanita Yahudi duk tahan dia. Pasal apa? Nak rogol Abdullah. Pelik tak? Bukan dia lelaki nak wanita, ni wanita nak rogol lelaki. Sampai bila Abdullah berkahwin, Abdullah lalu kat tempat tu, tengok tiba-tiba orang wanita tu buat tak tahu juga dia. Dia kata, apa benda tak kena dengan aku ni? Masa bujang itu habis berebut nak datang, nak tarik dia. Bila ditanya kepada wanita Yahudi tu, pasal apa dulu semasa sebelum aku berkahwin, mu begitu tertarik dengan aku, tapi bila aku berkahwin dengan Aminah, pasal apa semakian? Dia kata, dulu di dahimu ada tanda Nabi akhir zaman, tapi cahaya itu sudah tidak ada pada kamu, sudah pun ada kepada perut Aminah pada waktu itu. Nak menggambarkan perundangan ataupun tasyri'un nubuwah itu dah Allah keluarkan sebelum kelahiran Nabi lagi dah ada dah tanda-tanda. Sebab dalam kitab Taurat, Zabur, Injil, dia tidak memperlihatkan tentang nabi-nabi berikut, tapi dia menceritakan tentang Nabi akhir zaman. Lepas itulah nanti kalau kita lihat kenapa bangsa Yahudi berada di Madinah, itu kita akan tunggu kisah di Madinah nanti. Sebab apa? Tunggu di Madinah nanti. Tunggu nanti insya-Allah. Sambung. Jadinya nak menggambarkan orang-orang Yahudi sangat mengenali Nabi, sampai bapak Nabi pun dia boleh kenal. Itu dia kehebatan dia. Maknanya Allah menceritakan sedemikian sampai tahap tu. Jadinya pada hari ketujuh tu, Abu Talib telah memberikan nama dengan nama Nabi Muhammad, dengan nama Muhammad. Dan sejak daripada itu Nabi sangat diagung, sangat dihormati. Sebab tu Nabi digelar Al-Amin. Sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul lagi, Nabi dah digelar sebagai Al-Amin. Tapi ketika mana peristiwa kita berdiri semalam di Jabal Nur, ketika mana penurunan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ketika mana malaikat turun dalam keadaan menceritakan kepada Nabi bahawasanya yang engkau nak cari-cari, siapakah Tuhan, siapakah Tuhan, inilah dia Tuhan, Tuhan yang menciptakan. Dan apabila turunnya ayat wa anzir ashirataka al-qarabin, iaitu berilah peringatan kepada kaum kerabat. Selepas 3 tahun Nabi mendapat arahan supaya berdakwah secara rahsia. Tiba-tiba Nabi dapat arahan supaya berdakwah kepada terang-terangan, tapi bermula dengan kaum kerabat. Bermula pada saat itu orang mula membenci Nabi. Bertepatan sebagaimana yang disebut oleh Waraqah bin Naufal, ketika mana Nabi bertemu dengan Waraqah bin Naufal untuk bertanya. Ketika mana Nabi berjumpa Jibril AS, Nabi tanya Waraqah, macam mana aku boleh berjumpa keadaan tu? Kenapa aku melalui peristiwa tersebut? Dan Waraqah mengatakan kepada Nabi, apa yang kamu lalui ini sama seperti Nabi Musa AS. Dan kalau benar, tugasan kamu sama seperti Nabi Musa.
Dan kalau benar, apa yang berlaku pada Nabi Musa sama juga seperti kamu. Apa dia? Iaitu pada waktu itu nanti kawan-kawan kamu, keluarga kamu akan mula membenci dan menjauhi kamu. Kenapa? Kamu akan mempertahankan kalimah yang benar. Dan aku berharap, kata Waraqah bin Nawfal, andainya ada kesempatan, aku nak menjadi pengikut kamu kalau umurku panjang. Tapi ternyata beberapa hari selepas pada itu, Waraqah bin Nawfal meninggal. Dan ulama kata Allah memanjangkan umur Waraqah bin Nawfal yang memang dah tua dah pada waktu itu, hanya untuk nak memberi gambaran kepada, beritahu kepada Nabi apakah tugasan dia. Dan sebab itulah dalam tempoh tersebut, wahyu pertama, wahyu yang kedua memakan masa yang agak lama. Ada yang kata sampai hampir 3 tahun, ada yang kata 6 bulan, bermula 6 bulan. Sampai Nabi menjadi tekanan, dah beri amanah, dah berjumpa dengan Jibril AS, sampai Nabi tertanya-tanya apa arahan yang perlu dibuat, apa benda yang dia kena buat. Tiba-tiba malaikat datang, Jibril AS datang dalam menunjukkan wajah ni, memberitahu dia adalah Jibril dan Muhammad adalah Rasulullah, untuk menenangkan Nabi. Dan Nabi jadi lagi tekanan lagi, dah apa tugas utusan Allah. Maka turunlah ayat yang kedua, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut. Pada waktu itu Nabi sedang berselimut tidur, bangunlah memberi peringatan. Wa thiyabaka fatahhir, dan kata Allah Subhanahu wa taala ini, bersihkanlah pakaian kamu. Nak memberi gambaran hari ini dalam bab kita nak memberi peringatan kepada manusia. Bukan kata ustaz saja, tidak. Hatta kita sebagai seorang ayah hari ini nak memperingatkan kepada anak-anak kita bab apa? Bab sembahyang subuh dah. Maknanya waktu anak tengah tidur pun, kalau dia tidur waktu subuh, apa yang kita buat? Kena kejutkan dia macam mana sekarang ni. Memandangkan kita adalah ketua keluarga. Kadang-kadang kita hari ni, anak aku dah besar, kadang-kadang kita berada di rumah tu, sebagai tanggungjawab kita, kita juga kena memberi peringatan kepada dia. Bersihkan diri untuk mengerjakan agama Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu berkaitan sekian. Ketika mana ayat wa anzir ashiratakal aqrabin diturunkan, Allah berkata, wahai Rasulullah, berikanlah peringatan kepada kaum kerabat. Yang mana pada waktu itu Nabi berdakwah secara rahsia di rumah Al-Arqam bin Nabi Al-Arqam yang kita tunjuk tadi. Bila dakwah kepada kaum kerabat, Nabi memanggil kaum kerabat. Antaranya siapa dia? Abu Lahab. Nabi berkumpul di atas Bukit Safa. Kita ingat di mana Bukit Safa? Mana? Di situ Bukit Safa. Nabi berdiri di sana. Nabi mengumpulkan kaum kerabat, memberitahu tentang apa yang disampaikan tentang amanah Allah, supaya menyembah Allah dan mengakui dia adalah utusan Allah. Apa yang berlaku pada waktu itu, Abu Lahab telah mengambil batu dan membaling kepada Nabi, menghina Nabi. Kenapa? Sebab Nabi SAW telah membawa ajaran yang terpesong jauh, terbalik daripada ajaran nenek moyang. Maka disitulah berlakunya penurunan ayat Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Allah telah mencelakakan Abu Lahab. Celakalah Abu Lahab. Bukan setakat Abu Lahab saja, Allah kata lagi wa mra'atu hammalatal hatab, dan juga isteri dia juga akan mendapat siksaan juga, akan membawa kayu-kayu daripada neraka untuk membakarkan dirinya pada waktu itu. Dan bila isteri dengar ayat ini diturunkan, dia mulai marah. Maka pada waktu itu dia pun pergi membawa batu yang besar nak baling kepada Nabi. Yang mana dia dapat tahu, dia tanya, mana Muhammad, mana Rasulullah? Orang kata dekat depan Kaabah bersama dengan Abu Bakar. Yang Nabi sedang solat pada waktu itu. Sedang dia pergi, dia nampak Abu Bakar, dia tanya, wahai Abu Bakar, mana kawan baikmu? Mana kawan baikmu? Abu Bakar tak jawab walaupun sepatah. Dia pun pusing, mana Rasulullah? Mana kawan baikmu? Tak jawab. Sampai dia pusing-pusing tak jumpa, dia pun keluar. Bila dia keluar, Abu Bakar tanya, wahai Rasulullah, bukankah engkau berada di sebelahku? Kenapa isteri Abu Lahab tak nampak? Dia kata, sebenarnya Allah telah membutakan mata dia. Kata dia, maknanya itu yang berlaku, tak nampak. Dan di sebelah kiri kita ini adalah Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais. Antara peristiwa yang berlaku di sini merakamkan pelbagai kisah, menyaksikan kisah-kisah yang berlaku. Antaranya di zaman Nabi Ibrahim AS, ketika mana pensyariatan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah memberi arahan supaya pembinaan Kaabah dilakukan kembali. Ketika mana Nabi Ibrahim bersama dengan anaknya membina kembali Kaabah. Kenapa dia sebut membina kembali Kaabah? Sebab berlaku zaman sebelum itu, di zaman Nabi Nuh AS, banjir besar berlaku, menenggelamkan seluruh dunia pada waktu itu. Itulah Nabi pernah berdoa di Masjid Ijabah. Nabi minta supaya jangan ada dari kalangan umatku apabila berlaku punya murka Allah, Allah akan menghancurkan kaum tersebut. Sebab kita tengok bila berlaku banjir besar, semua terlibat sekali. Dia nak tahu di mana lokasi Masjid Ijabah,
di Madinah nanti insya-Allah. Okey. Jadi selepas dibina Kaabah, pada waktu itulah mencari di manakah lokasi Hajar Aswad, dan di sinilah tertanamnya Hajar Aswad. Di bukit ini, Jabal ni. di bukit Kubas. Jabal Abi Qubais. Kemudian di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, di sinilah ketika mana orang mencabar Nabi, supaya kalau betul ianya Rasul, tunjukkan mukjizat tersebut. Dan Nabi naik di bukit ini, apa Nabi buat? Nabi telah membelah bulan di atas bukit ini. Inilah bukit yang Jabal Abi Qubais ini, yang bukit yang Nabi membelah bulan. Dan di bukit Safa itu juga pernah Nabi dicabar untuk supaya ditukarkan bukit Safa menjadi emas. Lalu malaikat turun kepada Nabi. Jibril datang kepada Nabi beritahu, wahai Rasulullah, sesungguhnya ada kabar yang nak disampaikan daripada Allah, menceritakan bahawa kalau itu yang engkau nak, engkau mahu, dan saya Allah boleh tukarkan bukit tersebut menjadi bukit emas. Tapi ingatlah, golongan mereka yang murka kepada Allah ini, walaupun datanglah pelbagai tanda pun tetap mereka tidak akan beriman. Sebagaimana benda yang pernah berlaku, membelah bulan dan sebagainya, tetap tak beriman. Dan malaikat kata lagi, mana yang kamu nak? Kalau Allah tukarkan bukit emas, tiba-tiba mereka tidak beriman, maka Allah akan melaknat semua mereka, ataupun terus bersabar dan berdakwah kepada mereka. Dan Nabi memilih pilihan yang kedua. Dan ternyata di peristiwa di hadapan itu, nanti kita akan tengok nanti, majoriti orang yang berada di sini semuanya memeluk agama Islam. Kemudian disebut satu lagi kisah, la taqumu sa'ah, la taqumu sa'ah, tidak akan berlakunya hari kiamat, sehinggalah antaranya khuruju dabbatul ard, iaitu keluarnya binatang dabbatul ard. Ada yang katakan serangga, ada yang kata binatang kecil. Yang mana binatang ini, bila dijumpa orang, dia akan tahu dia kata ini adalah orang Islam dan ini adalah orang kafir. Binatang yang boleh berkata-kata. Dan disebut antaranya binatang tersebut akan keluar daripada bukit ini. Jabal Abi Qubais ini. Dan antara perkara yang menarik lagi tentang bukit ini, ketika mana peristiwa Nabi baru balik daripada Taif, Nabi pulang daripada Taif, pada waktu itu Nabi berdoa kepada Allah. Nabi kata, ya Allah, ya Tuhan, kemana engkau nak campakkan aku pada waktu ini? Nabi berdoa dalam keadaan Nabi seolah-olah dah terlalu letih dah. Nabi kata, adakah nak dicampak aku di tempat orang yang murka kepadamu? Nabi kata, adakah apa yang aku lalui ini sebab engkau murka kepada aku? Kalau itulah berlaku, Nabi kata, lakukanlah sampai hilang kemurkaanmu padaku. Tapi kalau untuk ujian, Nabi kata, aku tak mampu dah. Maka pada waktu malaikat turun, persoalan kenapa Nabi kata sedemikian, ini dirangka dalam satu hadis sahih. Ketika mana orang bertanya, ianya disebut oleh Aisyah, yang mana orang bertanya kepada sahabat, ada tak satu berita, satu kisah yang Nabi lalui lebih yang menyedihkan selepas daripada peristiwa Uhud? Sebab dalam hidup Nabi, peristiwa yang sangat menyedihkan Nabi adalah peristiwa Uhud. Kemudian ada tak peristiwa lain? Nabi kata ada. Apa dia? Iaitu peristiwa ke Taif. Sebab tahun ke-10 Nabi diuji, dia panggil Amul Huzun, tahun bersedih. Nabi diuji dengan kehilangan dua insan yang sangat Nabi sayang. Siapa dia? Khadijah. Yang kedua, Abu Talib. Tiba-tiba orang itu hilang, menyebabkan Nabi dalam keadaan down. Abu Jahal pula mengambil tampuk kepimpinan pada waktu itu, yang cukup keras membenci Nabi, menyebabkan Nabi kata tak lain dan tidak bukan, Nabi perlu minta pertolongan negara ataupun negeri luar, yang paling dekat adalah Taif. Nabi pergi dalam keadaan membawa harapan, minta tolong. Bayangkan kita dalam keadaan susah dah, dalam keadaan tidak ada, sangat memerlukan, kita minta tolong dengan orang. Dan Nabi minta tolong supaya mempertahankan, beri perlindungan kepada dia je. Tapi apa yang berlaku? Penduduk Taif telah mengarahkan anak dan isteri mereka mengambil batu, membaling batu kepada Nabi. Bayangkan, kita nak minta bantuan ni susah. Orang bukan setakat marah, hina, bahkan membaling batu kepada Nabi, menyebabkan Nabi lagi dalam berkilometer. Zaid bin Harithah ketika mana menceritakan hal ini, katanya, pada waktu aku menceritakan, mudah rasa sedih dah. Bayangkan macam mana aku berada di samping jasad baginda. Aku berada bersama dengan Nabi. Orang baling batu dari depan, aku duduk depan. Nak mengelak, jangan bagi orang baling. Orang baling di arah tepi, aku duduk di tepi. Aku duduk sebelah kiri dan aku duduk sebelah belakang. Tapi aku nampak batu tetap kena kepala baginda dan darah dia keluar sampai kepada bukulan Nabi. Dan pada waktu Nabi berdoa, dan bila Nabi berdoa, malaikat terus turun daripada langit
menawarkan kepada Nabi, wahai Rasulullah, kami para malaikat hanya menunggu kamu kata ya sahaja. Kalau kamu kata ya, nescaya kami akan lemparkan Akshaban kepada penduduk Taif. Akshaban itu apa dia? Iaitu 2 bukit. Apa dia 2 bukit tersebut? Salah satunya Jabal Abi Qubais, dan yang kedua bukit Qu'ain yang terletak di kawasan Hilton sana. Mereka ni tak nampak lah bukit dah kena tarah dah. Jadi apa yang kata Nabi kata, balak, bukan itu yang aku masih mengharapkan akan ada dari kalangan anak cucu mereka akan beriman dengan agama Allah. Dan hari ini alhamdulillah kita tengok berkat kesebaran Nabi penduduk Taif majoriti Islam. Cuma kalau kita pergi ke Taif, geografi ini cukup menarik. Dari segi tempat sejuk dan sebagainya. Bila kita pergi ke Madinah jauh lebih tenang daripada Taif. Sebab apa? Bumi Madinah menerima kedatangan Nabi tanpa berlaku peperangan pun. Jadi kita akan lalui nanti, kita tengok suasana di Mekah, kita akan rasa dalam keadaan nak cepat sana sini. Sebab inilah Mekah, ganjaran 100 ribu. Dan bila kita sampai di Madinah nanti, kita akan rasa masuk je pada keadaan tenang, pergi masjid pun dalam keadaan tenang. Madinah tu Munawwarah. Jadi insyaAllah ini dulu perkongsian kita untuk checkpoint yang ketiga, dan kita akan berak ke checkpoint yang seterusnya insyaAllah.